Ya. Jadi yang ni tajuk last sebenarnya cikgu lompat. Patutnya tajuk gelombang datang dulu baru tajuk cahaya. Tapi kalau ikut silibus sebelum ni memang cahaya datang dulu. Gelombang tu kalau ikut tajuk silibus KBSM tu kan. Silibus tingkatan 5. Jadi cikgu pun tak apalah, cikgu rasa senang lagi kalau kamu belajar cahaya dulu sebab tajuk gelombang ni cikgu rasa kamu kena lihat dengan mata kamu sendiri. Nanti kita pergi lab, nanti kita boleh demo-demo kan. Jadi kalau cahaya ni tak apa lagi, kamu boleh bayang sebab kamu dah banyak juga terdedah dengan tajuk cahaya ni masa menengah rendah, betul tak? Ada tak belajar? Siapa ingat dia dah belajar apa tajuk cahaya waktu dia menengah rendah? Apa yang dia dah belajar daripada cikgu punya peta ni? Mana yang kamu dah belajar? Pantulan. Hukum pantulan. Pantulan ke hukum pantulan belajar tak? Hukum pantulan? Tak ada. Jadi kalau ikut buku teks kamu, dia skip semua ni. Semua pantulan ni dia start dengan pembiasan. Tapi cikgu rasa kamu dah lupa-lupa bila kamu belajar pasal cahaya. Tingkatan 1 ke 2 ke tingkatan 3? Ada tak? Bila kamu belajar? Cikgu nak tahu. Ke tak ingat langsung dah? Masa kamu belajar pantulan tu, masa kamu belajar pasal apa? Cahaya, tajuk dia cahaya ke? Kita satu. Cahaya kan? Tajuk dia Cahaya. air. Tajuk dia air. Cahaya. Cahaya lah tajuk dia. Cahaya. Satu bab ke satu topik kecil je? Satu topik kecil. Oh, dia buat tajuk apa? Tajuk besar dia apa? Tajuk besar cahaya. Cahaya lah, maknanya kamu dah belajar banyak juga cahaya. lah pasal cahaya. Ya. Tapi yang pantulan ni kan, pembiasan kamu belajar sikit-sikit kan, betul? Ada sikit? Tak ada? Ya. Pasal pelangi semua ada belajar kan? Prisma. Ada. Yang jadi ada kan, tapi kamu tak ada sentuh pasal kiraan. Formula ni kamu dengar? Formula indeks biasan. Biasa tak? Tak? Okey. Jadi mungkin ada benda yang baru sebab selalunya mungkin kamu dah belajar yang atas sikit. Tapi dalam fizik kamu akan belajar dalam ni kan. Jadi yang bawah ni semua mungkin baru ni. Nampak? Jadi ada formula sikit. Tapi tak banyak macam hari tu. Tapi kebanyakannya benda-benda yang kamu kena faham, konsep. Jadi bawah-bawah ni kan aplikasi. Dan konsep. Dan kalau melibatkan cahaya ni kita banyak kena lukis gambar rajah sinar ni. Gambar rajah sinar ni bila kita lukis macam mana cahaya tu dia bergerak, lepas tu macam mana kita nak dapatkan dia punya image dia kalau kita letak objek. Cahaya ni yang boleh menyebabkan kamu dapat melihat kan. Jadi kita boleh predict lah macam mana dia pantulkan cahaya tu ataupun macam mana dia biaskan cahaya tu untuk dia form satu image. Boleh? Image macam projector kamu tu, dalam kamera kamu tu image tu. Okay. Jadi first kali kita nak tahu objektif hari ni. Jadi hari ni kita akan belajar tak semua lah. Kita akan fokus pada cermin satah dulu. Jadi kita akan belajar hukum pasal pantulan dulu. Jadi pantulan ni akan melibatkan cermin sebab cermin yang memantul. Kan? Kalau yang kamu pakai spek mata kamu tu kanta tu kita akan belajar dalam tajuk pembiasan nanti. Jadi kita akan fokus cermin dulu. Lepas tu kita akan pergi kat kanta. Okay. Jadi kita akan belajar hukum pantulan dulu. Alright. Lepas tu cermin satah. Nanti minggu depan kita akan belajar pasal cermin cembung dengan cermin cekung ni. Lepas tu aplikasi dia. Ambil masa jugalah untuk saya ni dia tajuk yang panjang. Okey, apa itu cahaya? Siapa tahu? Kalau cikgu tanya kamu, cahaya tu apa? Apa kamu nak kena bagi tahu cikgu? Apa jawapan dia? Cahaya tu apa? Tenaga. Nak kata dia tenaga tak tepat sangat lah. Tapi tenaga, cahaya tu tenaga lah kan? Sebenarnya kamu tengok cikgu bagi satu carta ni. Kamu biasa tak dengan benda-benda ni? Yang ni gelombang radio. Gelombang, kamu biasa dengar? Gelombang. Biasa? Nah, gelombang radio. Gelombang microwave, gelombang radar, yang remote kamu tu, semua tu. Lepas tu kamu cek suhu kamu tu, inframerah. Biasa kan? Ya. Cahaya pun duduk dalam spektrum ni sebab kita nampak dia sebab cahaya tu duduk kat kawasan yang kita panggil sebagai kawasan yang visible spectrum ni, boleh? Nampak tak cikgu punya carta ni, dia ada gelombang yang besar, ada gelombang yang kecil-kecil kat ujung ni kan? Jadi cahaya ni duduk kat tengah-tengah ni. Sebab tu kamu boleh nampak dia.
Yang lain-lain ni macam gelombang radio, kamu boleh nampak tak? Tak. Tak, X-ray semua ni kamu tak nampak tapi dia wujud lah. Jadi cahaya ni pun duduk dalam spektrum yang sama. Kita kata dia adalah satu gelombang elektromagnet. Yang cikgu tunjuk kat kamu ni adalah satu spektrum, kita panggil spektrum tu bila dia berubah dari kecil ke besar kan. Satu spektrum daripada gelombang elektromagnet. Semua ni gelombang elektromagnet lah. Ni matahari pun bawa cahaya kan, tapi dia bawa juga benda yang lain yang kamu tak nampak. Contohnya dia bawa sinar gamma, dia bawa ultraviolet ni, dia bawa inframerah ni. Yang ni kamu tak nampak cahaya dia. Yang kamu nampak ni sikit je, bahagian ni je. Nah? Kat sini je. Ni cahaya yang kita, kalau orang kata cahaya tu apa ni lah yang duduk kat bahagian sini yang datang daripada kamu yang lampu ni. Dia cahaya ni sebenarnya dia ada 7 warna kan. Sebab tu kamu nampak semua benda ni ada colour. Betul? Kamu nampak hijau, putih semua sebab dia ada daripada warna merah sampai warna ungu ni kan. Jadi lepas ni kamu kena hafal. Kamu dah hafal dah turutan cahaya ni, susunan dia macam mana? Hafal tak? Upin. Ipin. Ya. Kak cikgu mak jengin ke hutan bawa ibu unta. Boleh? Jadi merah tu kamu tengok dia duduk ujung kat belah kiri tu kan. Purple tu duduk belah kanan kan. Sebab gelombang dia lain. Nampak tak ni gelombang ni? Yang ni besar-besar sikit, yang ni kecil-kecil sikit. Dia tiap-tiap warna ni dia punya gelombang tu saiz dia lain-lain sikit. Faham tak? Dia lain-lain sikit. Jadi gelombang ni tujuan utama dia adalah dia membawa tenaga. Sebab tu kita boleh bawa maklumat. Kalau kamu punya phone tu kan dia pakai gelombang tak? Dia pakai microwave. Ni microwave tu dia hantar maklumat ataupun dia receive maklumat. Maklumat tu boleh tukar jadi bentuk tenaga yang lain. Jadi gelombang tu bawa maklumat tu dalam bentuk tenaga. Dan tenaga tu boleh convert macam kata speaker kamu tu dia travel dalam wire tu dalam bentuk tenaga elektrik kan sampai kat telinga kamu dia tukar balik dari tenaga bumi. Jadi gelombang tu adalah pembawa tenaga. Cahaya ni kalau kata kamu letak tangan kamu kat tengah matahari kamu rasa apa? Dia bawa apa? Haba, betul tak? Panas. Jadi dia bawa tenaga cahaya maknanya iyalah cahaya tu pun satu jenis tenaga juga sebenarnya dan dia bawa tenaga haba sekali. Jadi satu benda yang penting kamu kena ingat pasal cahaya ni dia bergerak lurus. Jadi sebab dia bergerak lurus ni kita boleh lukis gambar rajah sinar dia. Kita boleh predict dia pergi mana. Okay. Kalau kata kamu ada laser kamu boleh nampak cahaya kan. Jadi cahaya tu kamu boleh nampak bergerak lurus. Tapi kalau kata mental kamu ni cahaya tu tetap bergerak lurus juga. Tapi dia keluar dalam semua arah. Okay. Jadi kalau cahaya ni merah, kuning, biru semua ni kita gabungkan dia jadi warna apa? Jadi warna apa? Putih kan? Jadi cahaya matahari tu kamu nampak putih sebab dia gabungan semua spektrum tu bila kita pakai, kita ada prisma kita dia boleh pecahkan kepada color-color yang banyak tu kan. Jadi warna putih tu warna gabungan antara semua warna-warna tu. Okay. Jadi cahaya kita kata dia merambat. Merambat tu sebab dia bergerak laju. Jadi apabila cahaya ni bergerak dengan laju merambat, kena pada satu permukaan ada 3 benda yang boleh berlaku kat dia kan. Yang ni kamu biasalah, kamu tahulah patutnya kan. Cahaya tu boleh apa? Dipantulkan. Jadi yang ni yang kita nak belajar hari ni, cahaya tu boleh dipantulkan ataupun dia boleh diserap ataupun dia boleh tembus objek tu kalau objek tu duduk sinar. Betul? Macam kaca ataupun udara ni tingkap kamu ke, cahaya tu boleh merambat melalui. Jadi bila dia merambat tu mungkin dia terbias lah, mungkin dia tak terbias. Dia boleh diserap. Diserap lah. Jadi maknanya ada spektrum tu akan diserap. Macam kata kamu nampak pokok tu warna hijau. Kenapa kamu nampak pokok tu warna hijau? Apa yang berlaku? Cahaya apa yang diserap? Apa yang dipantulkan? Kenapa nampak hijau? Cahaya hijau diserap. Oh salah. Cahaya hijau sahaja yang dipantulkan. Cahaya yang warna lain-lain 6 lagi tu diserap. Boleh? Jadi kalau kamu nampak hijau sebab objek tu pantul cahaya hijau kat mata kamu dan dalam mata kamu ni kamu ada reseptor kepada gelombang-gelombang tu. Kamu ada reseptor yang berbeza. Merah ada, biru ada, hijau ada. Jadi bila kata yang masuk tu yang bawa maklumat gelombang warna hijau tu, kamu punya reseptor yang mata kamu tu yang warna hijau tu dia activate. Jadi kamu nampak warna hijau. Faham? Jadi kalau kata benda tu merah dipantulkan warna merah kat kamu, kamu punya mata akan tafsirkan dia sebagai warna merah sebab kamu ada pembaca isyarat ni dalam mata kamu. Faham? Jadi special mata kamu ni dia ada. Tak semua binatang ada tak? Ada binatang
ada manusia boleh nampak semua warna kan, 7 warna kan. Taklah semua, mungkin ada lebih lagi warna dalam dunia ni. Kan, inframerah dengan ultra ungu kita tak nampak kan. Tapi kalau kata binatang mungkin dia tak ada ni, reseptor color-color ni, dia hanya nampak satu color saja. Jadi sebenarnya kita nampak banyak color sebab kita ada primary receptor. Kita ada reseptor untuk color merah, biru dengan hijau. Bila kata ada gabungan warna, kita nampaklah gabungan warna yang lain-lain tu, warna purple semua tu kan. Jadi ni cara mata kamu berfungsi. Bila cahaya tu kena pada objek tu, dia akan dipantulkan dan setengah daripada tu diserap, setengah dipantul. Apa yang terpantul daripada objek tu, yang tu warna yang kamu nampak. Pisang tu pantulkan warna kuning, apple tu pantul warna merah. Lepas tu anggur tu pantul warna hijau kan. Tapi kalau warna putih, apa maksudnya? Kalau kamu nampak benda tu warna putih, apa maksudnya? Semua pantul. Semua terpantul. Semua masuk mata kamu. Kalau warna hitam? Semua tak Semua diserap. Semua diserap. Jadi kamu nampak objek tu gelap, hitam. Jadi sebab tu kamu pakai hitam masa panas, semua frekuensi cahaya tu semua diserap. Okey, jadi ni mata kamu cikgu tunjuk. Kita tak belajar detail lah pasal mata ni. Kamu mungkin belajar dalam biologi ke. Tapi mata kamu ni dia ada kantar depan ni. Ini kantar kamu. Lepas tu kat belakang ni ada light sensitive, kita panggil retina. Retina ni macam screen tau. Macam kamu punya, kalau kata kamu punya kamera tu tempat kita letak filem tu. Boleh? Jadi kat screen ni dia akan project gambar, image. Kat sini terhasilnya image tu, tapi image tu yang dihasilkan dalam mata tu terbalik. Boleh? Terbalik. Jadi kalau kata otak kita ni tak buat kerja dia, kamu akan nampak dunia terbalik lah. Sebab kata otak kita dia songsangkan balik image tu sebab tak nampak. Anik. Anik ke tu? Ya saya cikgu. Bising sangat. Aduh, cikgu tengah bercakap. Mana ada cikgu? Kan kamu duduk gerak-gerak tu. Alright. Jadi macam cikgu kata kan, kamu sebenarnya dalam mata kamu tu image tu terbalik. Tapi otak kamu dia songsang ke image tu bagi tegak. Dia ada saintis buat ujian tau. Dia pakai satu spek mata tu, dia buat macam prisma ke kantar ke. Jadi kantar tu akan terbalikkan image yang kamu nampak tu, boleh? Dia pakai macam tu. Jadi kalau kata kamu berjalan, kantar tu akan menyebabkan kamu nampak image tu terbalik kan. Jadi masa awal-awal tu kamu memang nampak terbalik, tapi setelah beberapa jam otak kamu boleh terbalikkan balik image tu, betulkan supaya dia tegak. Faham? Jadi otak kamu ni dia magic sikit, dia boleh betulkan, dia tahu kamu tak boleh hidup. Kalau kamu nampak benda terbalik, kamu nak makan benda tu kat bawah tapi kamu akan menggapai ke atas. Jadi kamu tak boleh nak survive kalau kata image tu terbalik. Jadi otak kamu yang pusingkan image tu bagi dia tegak. Alright. Jadi kita nak belajar sekarang fokus kepada pantulan cahaya sebab dia penting kan, macam mana kita melihat sebab pantulan cahaya. Ini gambar-gambar yang kalau kata kamu biasa tengok kan, orang tangkap gambar dia banyak tunjuk gambar-gambar yang macam ni kan. Ini gambar yang pertama tu, pantulan cahaya pada permukaan tasik yang tenang tu menyebabkan terhasilnya image yang cantik macam cermin kan. Jadi cermin, air yang tenang, bila cahaya yang lurus tu merambat kena pada permukaan dia, kita kata pantulan yang sekata. Boleh? Jadi bila pantulan sekata berlaku, kamu dapat image yang cantik yang sama dengan objek dia, yang sama dengan yang sebenar. Boleh? Cermin kamu. Okay. Tapi ada cermin, ini siapa pernah buat? Dia berdiri dekat dengan tu. Ni mana kamu nak jumpa ni? Mana kamu nak jumpa cermin yang nampak image besar, tepi jalan. Parking. Untuk apa? Parking. Untuk parking kan, untuk supaya kereta nampak belakang kan. Jadi kalau kamu letak tangan kamu dekat dengan cermin tu, kamu nampak tak image yang terhasil tak sama dengan saiz tangan tu. Sebab apa? Cahaya tu, cara cahaya tu terpantul, nampak tak cahaya tu dia tersebar. Jadi image yang dihasil tu dapat image yang besar kat situ. Bila dekat dia jadi besar. Yang ni cermin cekung ke cermin cembung macam ni? Cembung. Cikgu rasa Cekung. kalau tunjuk ni cekung. Cembung. Yang ni Cembung. cekung apa? Tapi cikgu terpilih gambar cembung. Itu cekung. Ya ke? Tapi cikgu tersalah. Kalau cekung nak jumpa kat mana cermin dia? Masa kat dentist adalah kamu tengok gigi kamu. Tapi yang ni cembung cikgu buat. Yang ni bukan cembung. Cikgu rasa yang ni cekung. Okey, yang ni satu lagi ni gambar tasik. Tasik tu air dia dah bercelaru sikit lah. Tak macam yang tadi tu kan. Macam kamu balik batu ke apa. Jadi yang ni kita kata pantulan dia berselerak lah sebab permukaan tu tak rata.
Jadi kalau objek tu permukaan dia tak rata macam kertas kamu ke apa, kamu tak boleh nampak bayang-bayang muka kamu sebab tu lah. Sebab cahaya tu pantul secara berselerak. Macam jalan raya kan, kalau kata kalau kamu tak ada yang ada lesen kan, kalau kata hari hujan, kamu bawa kereta malam-malam, jalan raya tu sebab ada air ke atas tu, dia jadi macam cermin sikit, dia pantulkan cahaya, kamu silau kalau kamu bawa kereta malam-malam hari hujan. Kan, dia jadi cermin sebab air tu. Tapi kalau keadaan biasa jalan raya tu pantulan dia berselerak, kamu tak nampak dia berkilat-kilat, tak macam cermin, dia tak bagi bayang-bayang. Jadi kalau pantulan tu berselerak, dia tak hasilkan image, ataupun kalau hasil image pun image tu tak cantik. Macam pecah-pecah ke apa. Tapi kalau pantulan tu sekata, kita dapat image yang cantik macam cermin. Alright. Jadi yang ni hukum pantulan kamu. Yang ni kamu kena ingat sebab kalau fizik dia selalu tanya kamu pasal hukum kan. Okey, jadi hukum pantulan menyatakan bahawa ada dua benda kat sini. Dia kata kat kamu, sinar tuju tu sinar daripada sumber dia, sinar pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Garis normal tu apa? Siapa tahu? Garis normal tu apa? Dalam matematik, apa maksud normal? Normal maksud apa? Siapa tahu? Normal maksud apa dalam matematik? Kalau kamu belajar trigonometri ke apa, kamu biasa dengar normal. Ataupun geometri koordinat. Normal, apa maksud normal? Siapa tahu? Pat. Stabil. Kan? Dalam matematik tak ada istilah stabil. Normal. Lengkung. Lurus tak tepat sikit lagi. Lengkung. Bukan melengkung. Lagi lain? Data. Tak. Dia dalam trigonometri biasa guna ataupun geometri koordinat. Kita ada tangent, lepas tu kita ada normal. Tangent kamu tahu kan? Tangent garis pada lengkung kan? Kalau normal? Tegak. Tegak lurus. Dia tegak tu dekat dah. Dia apa panggilnya? Bersudut tegak. Dia 90 degrees. Jadi normal tu adalah garis yang 90 degrees dengan permukaan yang ni. Ini permukaan cermin kamu. Yang dot-dot-dot tu, yang ni kita panggil sebagai normal dia. Jadi dia kata kat kamu semua tu sinar tuju ni macam sumber ni, kata kita ada lampu kat sini. Dia menghasilkan sinar tuju. Bila dia kena kat permukaan tu, dia akan terpantul, terhasil sinar pantulan kan. Jadi dia kata sinar tuju, normal, sinar pantulan semua berada pada satah yang sama. Kamu nampak tak? Dia satu line. Boleh? Boleh bayang tak ni? Cikgu susah nak explain. Satah tu maknanya dia dalam satu garisan, dia tak sengit-sengit. Kalau dia sengit pun semua sengit sekali. Faham tak? Satu plane kita panggil keadaan yang macam tu. Lepas tu satu lagi, kalau hukum pantulan yang paling penting sekali, dia punya sudut tuju. Ni, I dia, kita buat simbol I sebab dalam bahasa Inggeris, sinar tuju tu incident ray. Boleh? Jadi sudut tuju, sudut yang terhasil. Tengok ni, dia sinar tu dengan normal tu hasilkan sudut. Sudut ni dengan sudut pantulan dia adalah sama besar. Jadi kalau kata sudut ni 60, yang bawah ni terpantul pun 60 darjah juga. Alright. Jadi kalau apa-apa benda yang melibatkan pantulan, dia akan ikut, dia akan patuh hukum pantulan ni. Jadi dia akan, bila dia terpantul, sudut tuju dia akan sama dengan sudut pantulan dia. Jadi kalau kata normal ni, selalunya dia akan suruh kamu lukis. Jadi kalau kata kamu nak senang lukis normal, dia berserenjang kan, garis yang berserenjang kan. Jadi kamu nampak ruler kamu ni, ruler kan kamu ada dua line-line kan, ada ni line ruler kamu lah. Lepas tu dia ada apa, line-line halus-halus ni kan. Jadi kamu boleh guna line-line halus-halus ni supaya kamu boleh lukis 90 degrees kamu tahu. Jadi kalau kata exam kamu kena lukis normal, jangan terus tarik dengan pembaris saja. Kamu guna pembaris kamu make sure yang kamu lukis tu betul-betul 90 degrees. Bila ada sinar tuju, okay. Jadi kat mana yang dia kena permukaan tu, kat situ kita akan lukis normal dia. Alright. Jadi bila dah lukis normal, kita boleh ukur sudut ni dengan apa? Kita ukur pakai apa? Nak ukur pakai alat apa? Protector. Protector. Jadi kita akan ukur sudut ni, kalau 60, kita akan duplicatkan dia. Jadi kita tahu dia punya sudut pantulan dia pun 60 juga. Alright, jadi cikgu ada modul untuk kamu. Nanti kamu lepas ni kamu print kan? Boleh? Tapi kamu tak payah print habis, kamu print kat mana bahagian yang kamu kena melukis je.
Kalau tak nak print, kamu boleh lukis sendirilah dan kamu buatlah. No? Okay, jadi katakan yang ni ditunjuk kamu, yang ni permukaan rata tadi kan. Jadi katakan permukaan tu permukaan yang tidak rata, dia still ikut hukum pantulan. No? Tapi dia punya norma tu berbeza sebab permukaan tu berlainan-berlainan kan. Jadi kamu kena lukis normal dia untuk tiap-tiap satu sinar. Yang ni kamu tak akan dapat pantulan yang sekata, betul tak? Kamu akan dapat pantulan yang tidak sekata sebab permukaan dia naik turun kan. Jadi cara nak lukis first kali kita buat apa? Yang datang ni sinar apa? Sinar 7. Sinar 7. Jadi first kali kita buat apa? Bila dia sentuh permukaan tu kita akan buat apa dulu? Macam mana kita nak tahu kat mana arah sinar ni akan terpantul? First kali kita kena buat apa? Cepat, kita nak melukis ni. Garis normal. Kita gariskan normal kita nak. Nanti balik je kamu cuba buat. Okay, jadi normal tu kamu tengok surface ni. Yang ni cikgu agak-agak je lah sebab kita pakai komputer ni kena agak-agak kan. Jadi nampak tak dia mesti 90 darjah dengan permukaan ni. Untuk L kat sini. Jadi bila dah ada, kamu boleh pantulkan dia. Okay. Ni. Pantulkan dengan arrow. Jadi bila pantul, ini kalau kita agak-agak je. Kamu kena duplicate kan lah. Okay, kalau yang ni besar ni kamu agak-agak sama besar. Lepas tu kamu jangan lupa label. Jadi yang ni sudut ni kita panggil apa? Sudut ni. Sudut 7. Simbol dia apa? I. I, okey. Yang satu lagi ni? Sudut sinar. Sudut pantulan. Jadi pantulan dalam bahasa Inggeris apa? Reflection kan? Jadi simbol dia R. Jadi I adalah sama dengan R. Okey. Jadi kalau kata kamu lakar pakai tangan tak pakai protector, kamu tulis kat bawah tu nak tunjuk yang kamu faham. I itu sama dengan R. Jadi untuk semua orang ni pun sama. Jadi kalau kata kamu buat normal, kamu senang nak nampak lah. Jadi kalau kata cikgu lukis ni, normal dia nampak tak sengit-sengit. Dia kena ikut permukaan ni lah. Jadi satu lagi yang kamu kena ingat, kat mana nak lukis sudut 7 dengan sudut pantulan tu. Macam gambar kat sebelah ni, aku tunjuk kamu. Okey, nampak tak? Mana satu sudut yang dia lukis betul? Yang 50 darjah dia ke yang theta ni? Yang 50 tu. 50 tu sudut apa? Sudut 7. Sudut 7. Okey, ni sudut 7 kan. Ni sudut pantulan tu patut kat sini kan. Tapi dia bukan suruh cari sudut ni. Dia suruh cari sudut yang sini. Ni kadang-kadang kalau exam sama juga, dia lukis kamu sudut yang ni, dia bagi nilai, lepas tu dia suruh cari sudut pantulan ke apa. Faham? Jadi kamu kena make sure yang kamu tahu bila kita nak baca sudut 7 pantulan tu dia mesti yang terkapit antara sinar tu dengan normal ni. Bukan dia dengan permukaan. Okey, cuba jawab soalan ni. Dia tanya kamu theta berapa? Saya nak jawab tak? Tenang kan? 40. 40. Sebab apa 40? Sebab sini 50 juga kan? Sini berapa? Sini berapa? Sini berapa sini? 90. Sebab sini normal kamu. Normal dengan permukaan sentiasa 90. Jadi ni total dia 90. Jadi kalau ni dah 50. Kenapa tu? Gaduh. Kalau sini 50, sini 40. Jadi yang ni simple. Okay. Jadi dia boleh tanya kamu soalan, dia bubuh sudut tu. Jadi kalau kamu nak lukis pun kadang-kadang pelajar dia label sudut tu salah. Jadi kamu kena make sure kamu tahu sudutnya sudut 7 dia mesti kapit antara sinar tu dengan normal ni. Normal lah. Okay. Okay, nanti balik nanti lepas ni kalau kamu boleh print kamu siapkan lah. Jadi cikgu tunjuk kamu satu. Yang ni cermin kamu. Ada 2 tadi. Yang ni cermin apa? Tu cembung. Cembung. Ni cembung. 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 Kembung. Boleh? Dia kembung. Kat mana yang kilat tu kawasan yang kembung ni. Yang ni cekung. Okay, ni cekung. Jadi mari kita try lukis. Jadi kalau kata cermin cembung cekung ni, dia bulat kan? Jadi macam mana kamu nak lukis normal dia? First kali kamu kena buat apa? Buat garis normal.
buat tangent dulu. Dah buat tangent baru boleh buat normal. Ingat tak kamu belajar masa kita buat graf larian dulu? Kan kamu punya graf lengkung tu kan, kalau kamu nak cari keseluruhan kamu buat satu garis tangent kan. Okay, sama juga tangent ni garis yang hanya menyentuh pada satu titik. Jadi kita nak kena buat garis yang hanya menyentuh pada titik ni saja. Okay, tak agak lah. Dia sentuh titik ni je. Lepas dah buat tu baru kamu tarik kamu punya normal tu. Boleh? Jadi baru kamu nampak normal kat mana dia seorang pelajar kan. Okay, jadi yang ni kamu punya I, jadi dia akan terpantul belah sini. Okay. Jadi yang ni kamu punya R ni pergi sini. Okay, kalau yang tengah ni macam mana kamu rasa? Dia pergi directly kat sini. Kalau kamu buat tangent kat sini dia tegak sini kan. Macam mana dia terpantul kalau dia lurus macam ni? Tu balik. Dia akan patah balik betul. Dia akan patah balik betul-betul pada garis ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni kamu punya sinar ni betul-betul kat normal. Betul? Jadi kalau kita target satu cahaya tu, sinar tu kita panggil cahaya yang bergerak lurus lah yang kamu nampak line ni kan. Betul-betul pergi kat normal, dia akan patah balik pada arah yang sama. Tengok ni dia akan patah balik pada kamu yang sudut tuju tu. Okay, jadi yang ni kalau kamu lukis dia jadi sini dia akan patah balik. Kalau yang last one ni dia akan terpantul arah mana? Ke atas ke bawah? Bawah. Bawah. Ke bawah kan? Ke bawah. Jadi bila dia terpantul ke bawah, cahaya ni kita kata macam mana ciri dia? Dia tersebar ni maknanya kita panggil dia apa? Cahaya yang apa? Cahaya yang mencapah. Boleh? Yang ni kita panggil cahaya tu capah. Capah tu dia kembang. Dia capah. Jadi kalau kata kita nak cahaya kita tersebar pergi ke tempat yang lagi jauh, kita akan guna permukaan yang cembung. Cahaya kita akan tersebar lagi jauh. Boleh? Alright. Ni yang satu lagi ni kamu rasa macam mana cahaya dia? Yang ni mencapah, kalau yang ni? Kalau yang cekung ni macam mana? Dia akan bergerak ke arah mana kamu rasa? Kalau kita pantul yang dia. Yang ni dia akan, yang ni akan terpantul ke mana? Atas. Bawah, Ke bawah. atas, ke bawah. Bawah. Ke bawah. Okey, dia akan pantul macam ni. Kalau yang ni? Ke atas. Ke atas. Jadi cahaya ni macam mana kita kata? Dia bergerak macam mana tu? Dia buat apa? Dia menumpu. Okay? Dia menumpu. Jadi kalau kata kita ada cermin cekung, cahaya tu akan menumpu. Lepas tu kalau air dia tumpu, lepas tu dia capah balik lah. Nanti kamu akan tengok gelombang. Gelombang pun kita akan guna juga permukaan-permukaan. Kita tengok air bergerak macam mana. Jadi dia kena permukaan. Jadi kalau cermin cembung ni cahaya tu dicapah kan. Kalau cermin cekung tu cahaya tu difokuskan. Boleh? Cahaya tu difokuskan. Alright. Okay, sekarang ni kita nak tengok cermin satah pula sebab kalau kata kita cakap pasal pantulan banyak melibatkan cermin satah. Okay. Ciri-ciri cermin satah dulu. Ni kamu nampak gambar rajah cikgu yang belah kiri ni, yang ni tulisan ambulan. Ambulan selalunya bila lalu kamu perasan tak dia tulis ambulan tu songsang sisi. Dia punya objek tu kan songsang sisi kan. Sebab apa? Sebab bila bila pemandu nak tengok kat cermin, bila pemandu tengok kat cermin dia yang nak tengok belakang tu kan, dia akan boleh baca ambulan tu macam dalam cermin ni. Faham? Dia tak akan terbaca jadi macam ni. Sebab kalau tulisan yang biasa, dalam cermin satah kamu akan nampak dia terbalik kan. Dia songsang sisi kita panggil. Jadi ciri-ciri imej cermin satah ni dia songsang sisi. Maknanya kiri jadi kanan, maknanya kalau dalam cermin kamu angkat tangan kanan, dalam cermin kamu nampak macam kamu angkat tangan kiri kamu kan. Jadi kiri dengan kanan ditukarkan. Jadi sebab tu kita panggil yang tu songsang sisi. Okay. Jadi ciri-ciri cermin yang lain, cermin satah lah, cermin yang flat, dia punya image dia sama size dengan objek dia. Maknanya kepala kamu berapa sentimeter dalam cermin pun nampak kepala kamu size tu juga. Okay. Jadi kalau kata cermin tu tak bagus, tak berkualiti, sebab tu kamu nampak muka kamu lain sikit tau. Sebab muka anda tu tak berapa satah boleh. Tak cantik sangat, pantulan dia tak cantik. Tu kamu rasa, ada orang rasa cermin ni nampak aku kurus lah. Sebab tu lah, sebab cermin tu sebenarnya melengkung sikit ke apa kan. Alright, jadi tegak, apa maksud image tu tegak? Tegak tu apa maksud dia kamu rasa? 60 darjah. Tak. Ciri-ciri imej macam pada atas kot. Tegak tu maksudnya bila kamu tengok cermin, kepala kamu ke atas, dalam cermin pun kepala kamu ke atas juga. Boleh?
Maknanya dua-dua tu kepala ke atas, kaki ke bawah. Nah macam ni sama. Jadi kita ada sama ada tegak atau songsang. Dia ada image yang dihasilkan, bukan cermin satah lah, cermin yang lain ni, cermin cekung terbalik. Boleh macam ni. Jadi yang ni cermin satah takkan jadi image yang jenis terbalik ni. Kita panggil image tegak lah. Tegak tu bila kepala ke atas, kaki kat bawah. Nah, alright. Last kali image dia adalah image yang maya. Jadi satu-satu cara nak tahu image tu maya ke tidak, dia mesti image tu tegak. Jadi kalau kamu nampak gambar yang kepala ke atas tu maknanya image tu maya. Kecuali kalau projector tu sebenarnya dalam dia ada satu lagi cermin yang songsangkan balik image dia. Image dia nyata tapi dia terbalik. Jadi kalau kata ciri image, kalau kata image tu tegak, dia sentiasa maya. Satu lagi nak tahu dia maya untuk cermin, nampak tak ni? Dia berada di dalam cermin tu. Okay, maknanya dia duduk dalam opposite side dengan objek tu. Yang tu menunjukkan dia maya.